Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kekuatan kepada saya untuk meneruskan usaha-usaha menghasilkan video berkait dengan gangguan sihir. Dan pada kali ini saya akan kongsikan video berkenaan dengan gangguan sihir ke atas kedai ataupun premis perniagaan. Maksud premis perniagaan ini ataupun kedai ini merangkumi pasar mini, kedai makan ataupun restoran, gerai buah, bengkel kenderaan dan seumpamanya. Dari pemerhatian saya sebagai perawat, kebanyakan pesakit yang datang ke pusat rawatan An-Na'am untuk merawat perniagaan ataupun premis masing-masing, biasanya mereka datang ini setelah perniagaan mereka agak merosot. Ya, biasanya jualannya merosot dan kadang-kadang mula mengalami kerugian. Keadaan ini timbul kesan daripada tidak ada pengetahuan tentang sihir, yang mana jika mereka ada pengetahuan ini, mereka akan mengambil langkah lebih awal untuk mengubat ataupun merawat perniagaan mereka. Ada juga yang bertanya, ada tak tips-tips ataupun keedah-keedah ataupun cara-cara yang mudah sebagai orang awam untuk mengetahui adakah perniagaan mereka ataupun kedai mereka mengalami masalah sihir ataupun disihir oleh orang-orang tertentu. Bagi menjawab persoalan tersebut, saya berpendapat bahawa adalah lebih baik dan mudah jika saya sediakan satu video yang menerangkan keadaan-keadaan ataupun tanda-tanda yang kita boleh buat sebagai rujukan adanya berlaku gangguan sihir ke atas perniagaan ataupun kedai-kedai milik usahawan tersebut. Tanda-tanda ataupun keadaan-keadaan ini adalah hasil daripada pengalaman saya yang dipungut daripada pesakit-pesakit yang datang merawat ataupun pesakit-pesakit yang datang untuk mengikhtiar kedai ataupun perniagaan mereka. Berdasarkan tanda dan keadaan-keadaan ini, kita boleh membuat penilaian sama ada kedai atau perniagaan kita ada mengalami gangguan sihir ataupun sebaliknya. Walau macam mana pun, kita mesti yakin bahawa apa yang berlaku adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya harapkan video yang disediakan ini akan memberi manfaat kepada tuan-puan semua. Tanda-tanda dan keadaan-keadaan yang kita akan bincangkan selepas ini biasanya adalah kesan daripada sihir dari jenis tabur ataupun calit ataupun diletak ataupun ditanam, dan juga ada bentuk pemujaan ke atas kedai. Untuk memudahkan perbincangan, tanda-tanda dan kesan-kesan ini kita pecahkan kepada dua, iaitu dari sudut pelanggan yang berurusan dengan kedai ataupun perniagaan, dan juga dari segi yang kedua, suasana di dalam kedai. Bagi kategori yang pertama, dari sudut pelanggan. Yang pertama, kebanyakan daripada usahawan yang datang untuk mengikhtiar perniagaan mereka ataupun kedai mereka, mereka dapati berlaku keadaan di mana tiba-tiba bilangan pelanggan merosot, dan kesan daripada itu jualan juga merosot secara tiba-tiba. Walhal tidak ada perubahan dari segi masa berniaga ataupun dari segi menu kalau kedai makan, ya, dari segi orang kerja tetap sama, tidak ada perubahan, tidak ada perbezaan. Antara contoh yang boleh saya berikan di sini ialah sebuah kedai, sebuah restoran di Shah Alam, yang mana purata jualannya ialah sekitar 3,000 hingga 4,000 sehari. Tiba-tiba jualan mereka merosot kepada hanya sekitar 300 hingga 400 sehari. Walhal pekerjanya yang sama, menu yang sama, masa operasi pun sama. Yang kedua ialah gerai makanan yang dibungkus. Biasanya gerai ini boleh menjual antara 50 hingga 60 bungkus nasi. Tiba-tiba hanya boleh jual hanya sekitar 2 hingga 3 bungkus sehari sahaja. Sedangkan nasi yang sama, tempat yang sama, masa operasi yang sama. Yang kedua, ada penjual yang memberitahu, mereka ditanya oleh pelanggan yang pertama kali berurusan dengan mereka, sudah lama ke berniaga di sini ataupun berniaga apa di sini. Sedangkan gerai ataupun kedai tersebut telah pun beroperasi untuk tempoh yang lama. Tetapi bagi pelanggan yang baru datang ini, mereka terkejut seolah-olah inilah pertama kali kedai ataupun gerai
ada di situ. Dan mereka juga memberitahu bahawa sebelum ini mereka lalu lalang di sini tetapi tidak tahu pun ada gerai ataupun kedai di situ. Yang ketiga, ada juga pengusaha yang beritahu mereka mendapat pertanyaan daripada pelanggan tetap mereka, sudah lama kah tutup kedai? Ataupun kenapa tutup kedai lama? Ke mana pergi begitu lama? Kedai tidak dibuka. Walhal kedai sentiasa dibuka seperti biasa. Dan ada juga pengusaha memberitahu mereka nampak orang yang bertanya tadi ataupun pelanggan tadi, ada kala mereka berhenti di depan kedai, toleh kiri dan kanan, kemudian terus pergi begitu sahaja, tidak masuk ke kedai. Dan apabila berjumpa selepas itu ditanya, barulah pelanggan tersebut memberitahu bahawa mereka nampak kedai tidak dibuka, tidak menjalankan perniagaan. Yang keempat, ada juga pengusaha memberitahu ada pelanggan mereka yang membuat panggilan telefon daripada hadapan kedai. Ini menyebabkan pengusaha terpaksa keluar daripada kedai, pergi kepada pelanggan tersebut yang masih menunggu di atas jalan raya. Ada juga pelanggan yang menelefon untuk datang ke kedai, tetapi apabila ditunggu, tidak datang. Apabila berjumpa, pengusaha menanya kepada mereka, kenapa tak datang sedangkan telefon nak datang? Mereka memberitahu bahawa apabila lalu kawasan kedai, mereka tak jumpa kedai dan mereka terus perjalanan tanpa berhenti kerana mereka telah pun terlepas kedai tersebut. Yang kelima, ada juga pengusaha kedai makan memberitahu mereka mendapat aduan daripada pelanggan menyatakan bahawa lalat terlalu banyak berterbangan di almari lauk. Dan ada juga yang beritahu terdapat ulat dalam makanan. Dan keadaan ini menyebabkan mereka tidak jadi untuk makan. Dan mereka akan pergi daripada makan di kedai tersebut. Kategori kedua ialah suasana di dalam kedai. Yang pertama, pengusaha memberitahu ada keadaan di mana suasana dalam kedai sentiasa tegang. Pekerja sesama mereka bercakap kasar. Ada yang saling tuduh menuduh. Ada yang cakap di belakang. Menyebabkan suasana tidak harmoni. Dan ada yang menyebabkan pekerja mengambil langkah untuk berhenti daripada bekerja. Dan ada juga kalanya menyebabkan pergaduhan sesama pekerja. Yang kedua, ada juga pengusaha yang memberitahu mereka akan menjadi cepat marah ataupun marah yang melampau pada pekerja-pekerja mereka sendiri. Walhal kesilapan ataupun perkara yang dibuat tu adalah perkara-perkara yang kecil sahaja, yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dan akhirnya menyebabkan pekerja-pekerja mengambil langkah untuk berhenti. Apabila pekerja berhenti, perniagaan akan mengalami kesukaran kerana tidak ada pekerja yang mahir dalam menjalankan tugas-tugas yang akan dibuat. Ini menyebabkan perniagaan makin lama makin merosot. Yang ketiga, ada juga pengusaha memberitahu mereka rasa tidak bersemangat untuk ke kedai ataupun ke perniagaan mereka. Dan ada di kalangan mereka yang menyerahkan tugas untuk mengurus kedai kepada pekerja sahaja. Dan mereka hanya pergi jarang-jarang ataupun hanya menghubungi pekerja melalui telefon sahaja. Apabila keadaan ini berlaku, suasana dalam kedai menjadi tidak terkawal dan ada dalam kalangan pekerja yang mengambil kesempatan untuk menjadikan kedai ini seolah-olah mereka yang punya. Seolah-olah mereka lah sebagai tuan punya. Dan akhirnya perniagaan menghadapi masalah kewangan. Kerana kewangan tidak diuruskan dengan teratur. Duit masuk tidak direkod dengan sempurna. Belian tidak direkodkan dengan sempurna. Dan akhirnya menyebabkan perniagaan mengalami ketidakcukupan duit tunai. Akhirnya perniagaan terpaksa ditutup. Yang keempat, ada juga pengusaha memberitahu apabila mereka berada di dalam kedai, terutama sekali di kaunter bayaran, mereka akan rasa amat mengantuk dan akan rasa hendak marah jika ada pelanggan ataupun sesiapa yang datang untuk berurusan di kaunter. Sedangkan perkara ini sepatutnya menjadi kegembiraan mereka kerana pelanggan datang untuk buat bayaran. Tetapi oleh kerana rasa mengantuk yang amat sangat, mereka rasa kehadiran pelanggan itu mengganggu mereka untuk berehat. Yang kelima, ada juga pengusaha memberitahu pekerja-pekerja mereka selalu memberi maklumat bahawa mereka rasa mudah penat,
rasa berat kat belakang, rasa berat di pinggang, rasa lenguh di lutut apabila berada dalam kedai. Apabila keadaan menjelang petang, keadaan menjadi lebih teruk. Yang keenam, pengusaha ada memberitahu pekerja-pekerja mereka sentiasa hilang fokus. Mereka membuat kesilapan yang sepatutnya tidak dilakukan. Ini kerana kesilapan yang dilakukan adalah kesilapan yang asas, yang mana dengan pengetahuan, dengan kemahiran yang mereka miliki, tak sepatutnya perkara tersebut berlaku. Sebagai contoh, bagi bengkel membaiki kenderaan, apabila mereka memasang balik enjin yang dibuka atau memasang balik bahagian-bahagian yang dibaiki, apabila siap dipasang, ada terdapat nut ataupun seumpamanya yang tidak dipasang, yang menyebabkan mereka terpaksa membuka kembali dan memasang kembali. Ini menyebabkan masa yang lebih diperlukan bagi menyiapkan satu kerja yang sama. Dan ini juga menyebabkan pekerja merasa tertekan kerana sentiasa membuat kesilapan. Ada juga pekerja yang memberitahu kepada majikan mereka bahawa mereka tidak ada idea bagaimana nak buat sesuatu kerja, walhal kerja itu adalah kerja rutin mereka. Ini menyebabkan pelaksanaan tugas mereka menjadi lebih lambat daripada biasa dan menyebabkan kerugian yang terpaksa ditanggung oleh pihak perniagaan. Yang ketujuh, ada juga pengusaha memberitahu suasana di dalam kedai rasa tidak selesa. Pekerja-pekerja sentiasa memberitahu mereka rasa tidak selesa untuk berada dalam kedai ataupun dalam premis perniagaan. Pelbagai perasaan yang mereka rasa, antaranya yang pertama ialah ada pekerja yang memberitahu mereka seperti berjalan di atas bara api, kaki mereka panas. Ada yang beritahu kaki mereka menyucuk seperti berjalan di atas kaca. Yang kedua, ada pekerja yang memberitahu mereka nampak kelibat yang bergerak di dalam kedai. Yang ketiga, ada juga pekerja memberitahu mereka terasa amat sunyi dalam kedai, seperti tidak ada orang, walhal ada orang. Yang keempat, ada pekerja memberitahu mereka merasa seram apabila berada dalam kedai atau dalam premis perniagaan, terutama sekali apabila menjelang petang dan ada pekerja mula pulang. Ada yang memberitahu mereka terdengar seperti orang berjalan dalam premis perniagaan ataupun dalam kedai, walhal pada masa tersebut hanya dia berseorangan dalam kedai. Ada juga yang memberitahu mereka terdengar air di pipe air di bilik air terbuka dan apabila pergi tidak ada pun. Ada juga yang beritahu mereka terdengar seolah-olah kerusi ataupun meja ataupun perabot yang lain ditarik di atas lantai dalam kedai ataupun dalam premis perniagaan. Walhal pada masa tersebut tidak ada seorang pun pekerja-pekerja lain. Yang kelima, pekerja-pekerja yang sepatutnya pergi solat pada waktu tidak ada pelanggan yang ramai, tiba-tiba menangguh-nangguhkan pergi solat. Dan apabila pelanggan ramai, barulah mula nak pergi solat. Ini menyebabkan urusan perniagaan terganggu. Yang keenam, ada juga pekerja-pekerja memberitahu mereka rasa gatal-gatal di tangan, di kaki, di badan, menyebabkan mereka tidak boleh fokus untuk membuat kerja. Dan apabila mereka keluar daripada kedai atau keluar daripada premis perniagaan, tidak ada rasa gatal, tidak ada lagi rasa miang dan sebagainya. Yang ketujuh, ada juga pekerja memberitahu mereka bau seperti bau najis dalam kedai. Ada yang kata seperti najis air besar dan ada juga yang beritahu najis seperti air kecil. Dan ada juga yang beritahu baunya seperti bau kambing yang hamis. Yang ke-8, ada juga pekerja memberitahu sebelum pulang mereka telah pastikan semua suis lampu, pipe air ditutup. Dan apabila mereka datang pada pagi esoknya, didapati ada lampu yang terpasang. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga video yang disediakan ini memberi manfaat kepada tuan-puan semua. Bagi mengelakkan tertinggal video-video yang akan datang, tuan-puan bolehlah menekan butang subscribe dan butang loceng agar apabila ada video yang baru diupload, tuan-puan tidak ketinggalan. Akhir kata, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.